Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Uzari bin Amiruddin. Nombor matrik 13 DDT 20F1114. Saya akan memulakan pembentangan untuk kumpulan kami. Tajuk sistem kumpulan kami ialah food ordering system. Saya akan menceritakan sikit ataupun membentangkan sedikit tentang introduction of food ordering system. Food ordering system ni adalah application sistem yang akan menolong restoran tu to optimize and control over their restaurant. Untuk waiter, dia akan memudahkan kerja waiter kerana mereka tidak perlu pergi ke dapur ataupun pergi ke belakang untuk memberi order kepada chef. Untuk management pula, manager boleh control the restaurant by having all the reports to hand and able to see the record of each employees and order. This application system juga boleh menolong the restaurant to do all functionalities more accurately and faster way. Food ordering system ni reduce manual works and improve efficiency of restaurants. This application system is helping to maintain the stock and cash flow, and there are many more functionalities. Contohnya seperti store record, control order and service, billing control staff and their shifting, control multiple branches and helps manager to control each part of the restaurant. Matlamat utama ialah untuk maintain the restaurant function untuk lebih efektif dan juga accurate. Software ni juga dapat membantu memaintainkan day by day, day to day record in system. It is keeping a proper record of the database. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang problem statement untuk case study ini, untuk projek ini. Masalah utama kerana kami mencipta sistem ini ialah untuk mengurangkan kesesakan di restoran yang menyebabkan pelanggan perlu beratur panjang untuk membayar makanan yang dipilih. Pelanggan hanya perlu memilih makanan yang mereka mahu, kemudian untuk membayar pembayaran pada sistem. Selain itu, sistem ini akan mengubah keadaan di restoran menyebabkan pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk membuat pesanan. Kadang-kadang pelayan ataupun waiters membuat pesanan yang salah dan pelanggan perlu menunggu lagi untuk pesanan yang baru. Ini juga akan mengelakkan daripada kemarahan daripada customer lah. Apabila waiter tu salah ambil order, dan mereka akan mengurangkanlah sedikit kemarahan kalau mereka order sendiri. Seterusnya, masalah yang makanan yang agak menyusahkan dan terhad. Masalah ini timbul kerana di kafe, menu yang boleh dipilih atau dilihat oleh pelanggan hanyalah sehelai kertas yang ditentukan tidak boleh membenarkan apabila pelanggan melihat atau memilih menu yang diinginkan pada masa yang sama. Jika pelanggan ingin melihat senarai makanan yang disediakan, mereka perlu menunggu pesanan pelanggan selesai membuat pesanan untuk melihat menu. Sistem ini akan memudahkan pelanggan kerana ia memberikan semua meja boleh melihat menu penuh restoran tanpa perlu menunggu. Samping itu, banyak restoran sekarang ini telah menggunakan sistem tempahan restoran tradisional untuk melayani pelanggan. Dalam sistem tempahan restoran yang tradisional, kaki tangan menulis makanan yang dipesan pelanggan. Kertas itu kemudiannya akan dihantar ke dapur dan tukang masak akan mula menyiapkan order customer. Ia menyebabkan sedikit kesulitan lah. Kaki tangan ataupun staff mungkin membuat beberapa kesilapan semasa menulis pesanan seperti yang saya katakan di atas tadi. Kadang-kala apabila kaki tangan menulis dengan tergesa-gesa ataupun masa waktu-waktu puncak, mungkin akan ada terlepas pandang ataupun kesalahan. Kaki tangan juga mungkin boleh menghilangkan kertas pesanan dan juga pelanggan juga mungkin menerima makanan yang salah. Hal ini akan dapat dielakkan jika menggunakan sistem yang kami cadangkan, iaitu food ordering system ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hilman Nafis bin Muhammad Afendi, nombor matrik 13 DDT 20F1154. Saya akan membentangkan tentang 3.0 objektif untuk mini projek Sadam 2. Yang pertama,
customer mudah untuk membuat pesanan. Customer do have to wait a long time to make some order. Customer tidak perlu menunggu lama untuk membuat pesanan di restoran dan mengurangkan kesalahan order jika kerana waiter sering membuat salah ketika mengambil pesanan. Yang kedua, to provide online menu seterusnya ialah yang terakhir adalah conclusion. nak bagi Conclusion untuk menu information info menu online. Customer mudah sistem ini untuk memilih makanan dan minuman di restoran berdasarkan menu yang ada di dalam untuk sistem memudahkan tersebut. customer order Yang ketiga, dan menjadikan restoran tidak customer terlalu untuk crowded ketika membuat untuk mendapatkan pesanan. makanan. Sebagai contoh, kalau ramai Customer orang tidak perlu customer beratur perlu panjang menunggu jika ketika menggunakan buat sistem lama, pesanan mereka perlu dan menunggu memastikan waiter yang customer mengambil sentiasa di meja gembira yang dan sampai dulu. Kalau mahu menggunakan sistem pergi ini, lagi mereka restoran tidak kita perlu orang menunggu, terus datang ke kedai kerana atau restoran servis itu, yang kita mereka orang terus sediakan. boleh order tanpa beratur Yang kepanjang. ketiga ialah improve restaurant sale. Sistem ini bantu meningkatkan jualan kita orang kerana ia lebih mudah dan meningkatkan jualan kerana mempunyai sistem tersebut. Setelah pelanggan memilih item makanan atau minuman yang diperlukan, pengurus perkilangan dan juga chef akan dapat melihat keputusan sistem pada yang skrin. mudah untuk Dan diorang. mula, Dan untuk terakhir menyiapkan ialah order reduce tersebut. food ordering error. Akhir Kurangkan sekali, sistem ini ralat juga membolehkan pelanggan ketika membuat mengambil mereka pesanan. tak membuang Kadang-kadang masa. Seperti yang saya katakan, waiter ni sebelum ini. diorang Mereka semua boleh melihat ambil menu dan membuat pesanan bahan, yang tidak perlu salah. menunggu untuk memindahkan. Sebab terlampau ramai customer yang order, so Sistem diorang seperti ini pening. perlu untuk Dia juga sesebuah boleh kafe ataupun menimbulkan restoran kaki tangan untuk restoran dan menyebabkan untuk penting kerana mereka untuk terlepas pandang menjaga nama baik ketika restoran ataupun mengambil pesanan. mengekalkan Jika ada sistem itu, ia customer yang ramai membantu datang ke kedai menyusun tersebut. pesanan Sekian dan daripada tidak kepada kami. terlepas Terima kasih. pandangan atau hilang order. Seterusnya ialah project scope. Project scope berfungsi untuk design dan develop food ordering system untuk restoran kami. Customer boleh membuat pesanan melalui sistem ini. Target kita orang hanyalah untuk regular customer di restoran Adelis Cafe sahaja. Yang pertama, scope untuk customer. Being able to check out the food menu that is available in cafeteria. Customer dapat melihat menu-menu yang available di kafe kami. Customer juga boleh membuat pesanan, update pesanan dan view pesanan apa yang mereka sudah order. Dan yang terakhir, mempunyai dua payment method iaitu cash dan online transfer. Cash, make payment in cash while taking food. Cash boleh membuat payment bayaran secara face to face selepas siap makan. Dan online transfer boleh membuat transfer online menggunakan kad dan kita orang akan bagi receipt transaction selepas siap online transfer. Yang kedua ialah scope for admin. Ada 3 scope. First, update food menu, ingredient and price. Second, manage the system. And third, system maintenance if system down and required from user. Yang pertama, admin boleh update food menu yang terbaru dan harganya. Yang kedua ialah dapat mengawal sistem tersebut. Dan yang terakhir ialah jika sistem down, admin akan maintenance dan apa-apalah untuk baiki sistem tersebut. Seterusnya ialah project significant. Yang pertama, to create a menu that more interactive by display it on system. Untuk mencipta menu yang lebih interaktif dengan display di dalam sistem tersebut, berbanding menggunakan kad ataupun buku menu. Customer boleh terus
melihat info-info menu di dalam sistem tersebut. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada mengambil pesanan yang salah. Customer boleh membuat pesanan melalui sistem berbanding melalui waiter yang mengambil order menggunakan kertas dan pen, dan waiter juga selalu membuat salah. Yang terakhir ialah mengurangkan masa waiter untuk menghantar pesanan ke kitchen dengan menggunakan sistem ini sebagai medium. Kalau kat restoran, waiter ni dia lepas pergi ambil order kat kita, dia pergi tempat lain dulu, ambil order dekat customer lain, baru dia pergi kitchen. So lambat lah. Ni terus direct ke kitchen kalau guna sistem ini. Seterusnya ialah literature review. Kita orang memilih yang pertama ialah Sushi King. We choose the Sushi King system as a reference because it has more or less the same feature. Tablet dekat Sushi King ni membuatkan customer mudah untuk memilih makanan kerana menu-menu telah disusun di dalam tablet tersebut. Customer juga tak perlu lagi menggunakan buku menu untuk melihat makanan. Sistem ini juga mengurangkan kesesakan di dalam Sushi King. Customer tak perlu beratur, tak perlu tunggu waiter untuk membuat pesanan kerana waiter sering take the wrong order. Seterusnya ialah McDonald. McDonald semua orang kenal, salah satu restoran yang terbesar di dunia, serve over 69 million customer daily in over 100 country across 37,000 active and 5,500 outlet as 2018. McDonald terkenal dengan hamburger, cheeseburger and french fries. Although their menu include other item like chicken, fish, fruit and salad. Orang-orang Malaysia ni memang minat McDonald, so kita orang pilihnya. This new McDonald kiosk system also have the same thing. McDonald punya kiosk system yang baru ni, kita orang nak buat macam ni juga. This app reduce congestion in McDonald. Dia mengurangkan kesesakan dalam McD. Dan yang terakhir, ia juga menyediakan food category, termasuk meals for dia tersusun. Maknanya kita nak makan dengan family, makan seorang ataupun makan ramai-ramai. Seterusnya ialah KFC. KFC ialah corporation yang menjual KFC ialah corporation, operator, developer and franchise yang menjual fast food chicken di dunia ini. Semua orang juga tahu KFC ni dah popular dekat Malaysia pun. Apps ni provide up to date menu KFC. Dia juga provide menu-menu yang available sewaktu kita datang. Itu saja. Different antara Sushi King, McD and KFC. Sushi King boleh order dekat table sebab dia guna tablet tu, dia letak kat atas meja. Manakala McD dan KFC hanya boleh order dekat kaunter ataupun food tempat masuk diorang. Seterusnya, Sushi King tidak boleh bayar melalui sistem, manakala McD dan KFC boleh bayar melalui sistem tersebut. Sushi King tidak perlu beratur ketika membuat pesanan, manakala McD dan KFC perlu beratur sebab diorang buat sistem diorang tu dekat food and try. Maknanya diorang kena beratur juga. Dan yang terakhir, Sushi King, McD dan KFC menyediakan different
food categories, iaitu makanan-makanan yang berbeza dekat restoran-restoran diorang. Advantage dan disadvantage food ordering system. Advantage, dia menolong environment kita dengan tidak lagi menggunakan kertas. Sistem akan provide digital copy, maknanya sistem akan menyediakan salinan digital. Seterusnya untuk advantage ialah faster ordering system. Tablet yang diberikan restoran kepada customer, mereka dapat lihat menu yang ada untuk hari ini, menu-menu favourite customer dan menu yang chef cadangkan. Dan ketiga untuk advantage ialah simplify menu and pricing update. Okey, maksudnya kan kalau dulu kita guna buku menu. So kalau kita guna buku menu, kita ada menu yang baru nak di-update di dalam buku tersebut, kita perlu beli buku baru dan buat menu yang baru. Kalau kita guna sistem ni, kita just perlu update je di dalam sistem tersebut. So tak perlu banyak model ataupun banyak bajet untuk buat beli buku baru banyak-banyak. Kita je update di dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir, memudahkan pembayaran, easy payment. Food ordering system ni tak perlu bawa cash banyak so kita boleh bayar guna kad saja. Disadvantage ada 3. Yang pertama, cost. Kadang-kadang sistem ni dia terlalu mahal, maintenance dia, internet lagi, so cost menyebabkan salah satu disadvantage lah untuk sistem ni. Sistem ni juga selalu seterusnya sistem ni juga selalu breakdown. Kalau internet tak ada, sistem ni susah lah untuk beroperasi, ataupun elektrik tak ada pun sistem susah nak beroperasi. So dia termasuk dalam disadvantage. Dan yang terakhir, vibe ataupun suasana di dalam restoran, kita akan rindu lah suasana dengan waiter, panggil waiter semua tu, vibe suasana dia orang kita akan rindu sebab dah zaman makin maju, teknologi makin maju. Itu saja dari saya, Hilman Hafiz. Sekian, terima kasih. Saya akan bagi kepada Wan Muhammad Atif untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Atif bin Wan Muhammad Adib. Nombor matrik 13DT20F1129. Saya akan sambung untuk metodologi. Untuk konteks diagram, terdapat 3 external entities, iaitu customer, kitchen dan admin. Untuk customer tu, dia punya data flow, customer perlu send order, and dapat kitchen pula boleh view order ataupun custom order tu. Selepas itu cook, kitchen boleh masak. Untuk admin dia boleh terima report ataupun notification daripada sistem dan boleh fix ataupun update sistem tersebut kalau ada bug. And customer dia terima order ataupun receive order. Okey, seterusnya data flow diagram. Untuk data flow diagram, terdapat 4 proses, iaitu register, order food, report bug problem ataupun payment. Dan 2 data store, iaitu order details dan payments detail. Okey, berdasarkan data flow diagram, customer perlu register nama dan seterusnya customer perlu membuat order, make order sampai ke order food, dan details tu akan sampai kepada kitchen akan prepare order. Untuk report atau bug, customer boleh report sistem dan report tu akan sampai kepada admin akan update dia punya sistem. Dan last sekali, payment, customer akan membuat payment, bayaran, dan payment detail adalah data store dan customer akan mendapat receipt. Seterusnya waterfall model. Untuk requirement analysis, kita sebagai developer perlu membuat interview.
dan mengumpul maklumat untuk menepati cadangan yang perlu kita sertakan untuk develop sistem food ordering. Okey, untuk sistem design ni dalam phase sistem design kita menunjukkan kita punya design ataupun menerima customer punya design untuk kita meneruskan kita punya kerja develop sistem. Okey, untuk implementation kita sebagai developer perlu mengawal sistem agar sistem ni berjalan dengan baik, tidak berlaku apa-apa kecerobohan dalam membina sistem. Integration and testing. Dalam fasa integration and testing ni, kita developer perlu memastikan sekiranya sistem ada bug, kita perlu membaik pulih kita punya sistem ataupun fix kita punya sistem. Seterusnya, sistem deployment. Dalam fasa deployment ni, kita developer pun harus memastikan sistem berfungsi dengan baik dan berjalan dengan lancar supaya klien dapat memenuhi citarasa mereka. Akhir sekali, sistem maintenance. Dalam sistem maintenance punya fasa ni, kita perlu membaik pulih baki-baki yang ada kerosakan terhadap sistem dan memastikan sistem ini berjalan dengan lancar mengikut citarasa ataupun kegunaan yang perlu klien kita perlu guna. Di sini kami lampirkan referen ataupun bahan rujukan. Boleh semak bawah. Okey, akhir sekali Gantt chart. Gantt chart ni merupakan prosedur kita untuk melakukan sistem selama 98 hari bersamaan 14 minggu, 3 bulan, 2 minggu. Pada minggu pertama, kita membuat planning, identify problem, identify opportunity, task detection selama minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Masuk minggu keempat, kita membuat define requirement. Dan minggu kelima juga kita sambung untuk define requirement. Untuk minggu ke-6, minggu ke-7 dan minggu ke-8, kita membuat sistem designing. Dan minggu ke-9 dan minggu ke-10 serta minggu ke-11 kita membuat building sistem. Minggu ke-12 kita dalam fasa testing. Minggu ke-12 dan minggu ke-13 deployment and documentation. And minggu ke-14 project presentation kita. Sekian daripada saya. Okey, saya Muhammad Adili sekali lagi. Kali ini saya akan membentangkan pula untuk 10.0 iaitu cost planning untuk food ordering system ini. Yang pertama ialah recruitment, yang pertama ialah software. Kami anggarkan ialah RM500. Yang kedua ialah internet network. Kami setelah berbincang kami anggarkan sebanyak RM350. Seterusnya yang paling mahal kosnya ialah app design ataupun team creation yang berharga RM2,500. Yang terakhir ialah maintenance. Untuk memudahkan sistem ini berjalan dengan lancar, kami anggarkan harganya RM550. Ini adalah kos-kos yang kami senaraikan untuk food ordering system ini. Dan yang terakhir ialah conclusion untuk projek kami ini. Food ordering system ini adalah untuk banyak kemudahan ataupun banyak kebaikan daripada food ordering system ini. Sistem ini akan memudahkan customer, staff, admin dan juga chef pada waktu-waktu puncak ketika ramai orang. Sistem ini juga perlu untuk dibangunkan di setiap restoran ataupun kafe kerana untuk mengekalkan customer yang ramai ataupun menjaga image sebuah restoran, kita mestilah menaik taraf sistem kita untuk memuaskan hati customer. Sekian daripada kami. Terima kasih.